Sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Ya saudara para penonton Malam Seram, selamat menyambut bulan Ramadan. Hari ini dah pun masuk hari yang ke-9, hari ke-8, maaf. Hari ke-8 kita berpuasa di bulan Ramadan Karim. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim.
Ya, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak kepada semua yang sedang menonton Malam Seram. Sebelum saya mulakan dengan kisah pengalaman seram, beberapa peringatan untuk semua. Rancangan Malam Seram ini adalah sebuah rancangan hiburan, rancangan perkongsian kisah pengalaman individu yang KC hanya sampaikan. Benar ataupun tidak, jangan mudah kita percaya dan terlalu taksub dengan apa yang disampaikan. Dan yang penting, kalau ingin kepastian, boleh rujuk pada mereka yang arif, yang pakar dalam bidang ini. Kita di sini berkumpul hanya untuk mendengar kisah-kisah pengalaman misteri, seram, yang pelik, aneh yang disampaikan. Dan dalam bulan Ramadan ini, alhamdulillah saya rasa bersyukur sangat kerana saya berpeluang, diberikan peluang yang saya bersyukur sangat-sangat kerana dapat bekerjasama dengan dua buah masjid. Kalau di channel vlog saya, iaitu channel KC Champion, saya bekerjasama dengan Masjid Al-Amin, kan? Ada rancangan khas yang saya telah pun terbitkan, iaitu Cakap Masjid, dengan bantuan, sokongan diberikan oleh Masjid Al-Amin untuk mengumpul dana Masjid Al-Amin yang terletak di Teluk Belanga, kan? Kemudian di Malam Seram bermula pada hari ini, kita ada tazkirah macam tahun lepas lah. Yang ini tazkirah ni pula untuk menyokong mengumpul dana Masjid Mujahidin yang terletak di Stirling Road di Queensway. Alhamdulillah, dan semoga nanti kejap lagi lah saya akan ketengahkan satu segmen tazkirah lebih kurang dalam 3 minit gitulah, yang bakal disampaikan oleh beberapa ustaz-ustaz yang diundang setiap malam dalam rancangan Malam Seram. Jadi ada dua masjid, sama-sama lah kita bantu, kita bina rumah Allah, kita sama-sama mencantikkan rumah Allah ini, memudahkan pengurusan pentadbiran masjid-masjid Mujahidin dan juga Masjid Al-Amin. Jadi nanti akan saya kongsi, ada skrin nombor PayNow, nak bank transfer. Ini semua berlipat ganda kalau kita amalkan, berikan sumbangan melalui wang lah, anda berikan kepada masjid. InsyaAllah di bulan Ramadan ini Allah janjikan berlipat ganda pahala yang kita raih, tak seperti bulan-bulan yang biasa. Jadi terima kasih kepada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan. Saya tak sabar sebenarnya nak masuk ke pertengahan hujung macam itulah. Bulan Mei baru saya boleh live dekat channel Malam Seram. Lama penantian adalah satu penyiksaan. Tapi walau bagaimanapun, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan yang sudi melanggani konten berbayar Malam Seram. Dan insyaAllah saya akan cubalah sajikan rancangan-rancangan, khususnya rancangan tambahan untuk semua. Dan pastinya juga kepada yang sedang menonton Malam Seram, terima kasih KC ucapkan kerana sudi menonton dan berkongsi rancangan ini kepada ramai. Ada yang kirimkan email pada saya, katanya KC baru dapat tahu rancangan ni, terus dah tersangkut buat homework dengan Malam Seram, tengah mengemas dekat kerja, naik kereta. Terima kasih banyak kerana sudi menjadikan Malam Seram sebagai rancangan hiburan anda. Dan baik, yang ini saya nak mulakan dengan kisah pertama. Kisah pertama ini berlaku di sebuah kawasan dengan tajuknya Hutan Lipur Bukit Ai. Saya tak nak beritahu tempatnya di mana dulu. Anda yang gatal pula hidung ni, anda yang sedang menonton ni, cuba teka di manakah tempat ini. Hutan Lipur Bukit Ai. Seorang pengirim yang bernama Asfan berkongsi pengalaman beliau, dan kita ikuti apakah yang terjadi dekat hutan ini dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Harap anda dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat. Saya ingin berkongsi pengalaman saya dan saya harap KC dapat bacakan kisah seram saya. Yang ini terjadi di sebuah hutan, KC. Hutan ini diberi nama Hutan Lipur Bukit Ai.
kalau Casey datang ke sebuah negeri di Malaysia ni, Casey patut ke sini. Ini adalah kawasan hutan yang memang best kalau Casey nak mandi sungai, nak rasakan keadaan alami, natural, flora dan fauna. Datanglah dekat hutan ni. Memang tempat dia cantik, tenang. Nak kalau duduk tepi sungai, ya, di tebing sungai tu dengan air yang agak sejuk, memang best ke si. Jemputlah datang. Itu pun kalau sempadan Singapura dan Malaysia sudah dibuka. Saya dengan sekumpulan kawan, kata Asfan, bermandi-manda dekat sungai ni. Waktu tu tak ramai sangat orang. Adalah beberapa keluarga dan kumpulan-kumpulan kawan yang lain yang juga turut beriadah dan bermandi-manda dekat sungai. Sungai dekat hutan lipur Bukit Air. Tengah mandi-mandi, saya pun keluar daripada sungai seketika untuk menunaikan solat pada waktu itu, solat asar kisi. Saya berwuduk, kemudian langsung cari arah kiblat untuk menunaikan kewajipan saya sebagai seorang Muslim. Saya pun mulalah solat. Habis sahaja saya solat, saya beri salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selalunya selepas solat saya akan berdoa. Apa-apa sajalah yang saya nak doa, untuk diri saya, untuk orang-orang yang saya sayang. Saya bangun dan nak lipat sejadah. Tiba-tiba Casey, mata saya ni terpandang pada seorang gadis. Dia sedang berdiri betul-betul dekat hujung tebing sungai. Sekali pandang terus hati ini berkenan Casey. Masya Allah, cantiknya. Cantik Casey. Dia ni lebih cantik daripada artis-artis Malaysia yang pernah saya nampak di kaca TV. Lepas tu dia bracket, ada senyuman dalam bracket, kurungan bracket. Dan dengan cepat Casey, saya lipat sejadah tu. Saya nak menghampiri wanita berkenaan. Yelah, saya nak buat kawan. Saya simpan sejadah. Bila saya mula nak gerak langkah, tiba-tiba dia jalan Casey. Dia jalan dan masuk ke satu bahagian kawasan hutan. Situ memang tempat trekking. Saya pun, alamak, dah jalan lah. Nak panggil kawan, kawan saya di belakang sedang mandi, tengah terpekik-pekik bermain bola. Saya pun ikut wanita berkenaan. Jalan punya jalan, saya nampak dia dekat depan Casey. Dan saudara para penonton Malam Seram, setelah saya jalan mungkin dalam 10 minit gitulah, saya ikut wanita berkenaan. Saya berhenti, takut nanti saya sesat. Bila saya berhenti, saya nampak wanita tu terus jalan-jalan-jalan, berlalu pergi sehinggalah wanita itu tidak saya kelihatan lagi. Dalam hati saya Casey pada waktu itu, siapakah si cantik rupawan? Memang ayu dan manis sangat-sangat. Alangkah sedihnya saya tidak dapat menghampiri dia dan untuk berkenalan dengan wanita berkenaan. Saya kembali ke kawasan tebing sungai. Bracket, alhamdulillah tak sesat. Kemudian saya nampak kawan-kawan semua dah pun naik. Yalah, waktu tu dah nak jam 5 lebih petang. Jadi kita bersiap-siap untuk tinggalkan kawasan itu dan untuk beredar, pergi makan, kemudian pulang ke rumah. Kawan-kawan nampak saya. Dia kata, tadi kau pergi mana? Tak nampak pun kau. Solat kejap, kata saya pada kawan-kawan. Kemudian, yelah nampak kau solat, lepas tu kau hilang ke mana? Saya tak tahu nak jawab macam mana. Saya cuma kata, tadi aku ada kat belakang sana, tengah tengok benda kejap. Kawan saya pun tak tanya lebih lanjut lagi. Sehingga ke hari ini, saya tertanya-tanya, siapakah wanita yang cantik, manis yang saya nampak berdiri di tebing sungai? Saya cuba kejar tapi tak mampu Casey. Laju benar dia jalan. Wallahualam, saya berdoa semoga saya dapat berjumpa dengan dia pada lain ketika saya mengunjungi hutan lipur Bukit Air.
Adakah itu orang ataupun bunian? Wallahualam misawab. Sekian terima kasih dari Asfan untuk rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Kalau nak tahu, betul ada yang teka KC di Perlis KC, hutan Lipur Bukit Air. Betul, hutan ni terletak di Perlis, dan lebih tepat lagi hutan Lipur Bukit Air terletak di dalam kawasan Bandar Kangar. Bandar Kangar tu, kalau anda pergi ke sana bolehlah anda pergi cari hutan Lipur Bukit Air. Di situ ya kejadian misteri yang berlaku lah. Saya rasa ni lebih pada misteri daripada seram. Selepas solat tu dia nampak kat depan tu macam ala-ala bidadari Ya, dia cuba menghampiri tapi dah jalan orang tu. Dah jalan Kenapa dia seorang nampak lah? Mungkin kawan-kawan dia semua sedang sibuk bermain. Dia mungkin selepas solat tu ternampak sesuatu kan. Nasib baik dia tak ikut lah. Kalau mungkin dia teruskan mengikori wanita misteri berkenaan, kemungkinan sesat satu, ataupun masuk ke dalam alam bunian. Pernah dengar cerita yang mana orang ikut tiba-tiba dekat mana ni? Tiba-tiba masuk kampung bunian lah, terjumpa dengan orang bunian. Kemudian dia ni disimpan oleh orang bunian untuk beberapa hari sebenarnya. Kan kawan-kawan dia, ahli keluarga cari tak jumpa. Tiba-tiba tengah cari untuk 3 hari ke-3 hari ke-4 baru jumpa, dia tersadar. Macam itulah Selalunya kisah macam itulah. Dia kena kidnap lah dengan bunian paling-paling 1 hari 1 malam ataupun beberapa malam lah. Okey. Pengalaman yang menarik, kisah daripada pengirim Asfan. Yang ini saudara, saya nak bacakan kisah selanjutnya. Ini datang daripada, kejap, mana tadi? Okey. Yang ini datang daripada mana tadi saya dah tepikan? Ini dia. Assalamualaikum Bro Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Natasha. Saya nak berkongsi kejadian seram yang pernah saya alami. Mohon maaf katanya, saya punya tulisan bahasa Melayu tidak begitu baik. Sejujurnya saya lebih fasih berbahasa Inggeris. Oleh kerana Casey selalu ingatkan untuk kirimkan bahasa Melayu, I took the effort untuk tulis dalam bahasa Melayu. Okey, kita silakan pengalaman daripada Natasha untuk Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Saudara para penonton Malam Seram, kisah ini dengan tajuknya Kaki Ibu, Ibu Jariku Bengkak. Kisah kejadian ini berlaku apabila saya pulang daripada 2 malam penginapan di sebuah chalet di Singapura. Ini merupakan satu chalet meraihkan ulang tahun saya pada waktu itu. Dan Casey pada mulanya tak ada apa-apa yang berlaku. Sehinggalah saya balik rumah, baru saya perasan yang ibu jari kaki saya ni agak blue black, macam lebam, blue black lebam. Jadi saya pun pada mulanya ingatkan ini mungkin saya ada tertendang sesuatu ke, yang saya tak rasa sakit, tapi dia makan bahagian dalam kaki lah. So saya pun buat bodoh lah, tidak indahkan perkara berkenaan. Tapi setelah lebih kurang seminggu, selalunya kalau blue black ini, lebam ini, dia akan turun. Lebam ini akan mula turun sedikit demi sedikit sehinggakan keadaan kaki saya menjadi seperti sedia kala. Tapi saya tunggu dah seminggu ni, lebam dia masih lagi warna agak gelap. Takut juga Casey kalau ada apa-apa kesan kesihatan pada diri saya.
Dengan segera saya pergi ke klinik berdekatan dengan rumah saya. Jumpa doktor, doktor tengok dan doktor tanya, kau ada tertendang apa-apa tak? Saya tak ingatlah doktor, kata saya kepada doktor. Doktor tu kata, tak apa, si Nur tengok kat sini tak ada apa-apa yang membimbangkan. Mungkin lagi beberapa hari dia akan turun lah. Tapi Casey, setelah tu doktor hanya tanya nak makan painkiller, iaitu seperti paracetamol. Saya kata tak perlu, tak rasa sakit pun. Cuma saya khawatir kenapa dia lebam macam ni. Doktor pun tak tahu nak buat apa, cuma kata tak apa, kita tunggu lagi beberapa hari. Kalau tak turun juga, nanti akan aku tulis surat, bawa engkau pergi, engkau boleh bawa surat ni pergi jumpa dengan spesialis untuk buat scan pada kaki. Rasa khawatir ke si? Bila doktor sendiri tak tahu sebenarnya apa berlaku pada ibu jari kaki saya. So saya balik. Bila balik tu, tiba-tiba saya nak tidur malam. Ibu saya tengok kaki saya. Kemudian ibu saya cakap, malam ni sebelum tidur, cuba baca surah-surah ni. Jadi ibu saya ajar saya lah. Dia kasih saya ada sejenis buku panduan, iaitu bacaan sebelum tidur. Nasib baik ada tulisan Rumi. Faham juga saya membacanya. Saya ikut Casey. Saya baca buku tu adalah panduan doa-doa mujarab katanya. Dan ini adalah doa sebelum tidur dan beberapa potong ayat yang perlu dibaca. Saya pun bacalah Casey, ikut tulisan Rumi. Saya baca dan kemudian saya tutup buku tu, saya tidur. Malam-malam Casey, saya terdengar sesuatu, saudara. Saya terdengar macam bunyi sesuatu yang menyeramkan. Waktu tu saya terbangun. Kemudian saya terdengar bunyi seperti sesuatu dalam keadaan gelisah. Saya pun tengok, alangkah terperanjatnya saya terpandang dekat hujung katil, macam ada orang tengah menyangkung Casey. Betul-betul dekat hujung katil saya. Ada sejenis makhluk ni tengah menyangkung. Kemudian dia macam gelisah Casey. Dia nak dekat dengan kaki saya, kemudian dia terperanjat. Dia nak dekat dengan kaki saya, dia terperanjat. Bila saya nampak susuk tubuh makhluk tu, saya terus pekik, Mak! 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 Mak saya terbangun. Nasib baiklah dia tidur tidak nyenyak. Tidak lena, maaf saya rasa dia tulis dekat sini nyenyak Dia tidur tidak terlalu lena. Dia terdengar suara saya yang terpekik memanggil dia. Mak terus bangun pergi ke bilik buka lampu. Waktu tu saya menangis tunjuk-tunjuk dekat ujung katil. Bila tengok memanglah tak ada apa-apa. Mak saya tanya kenapa. Saya cakap dekat mak saya, tadi Sasha terbangun. Sasha nampak ada benda tengah menyangkung dekat ujung katil. Mula-mula dengar a very weird sound. Mula-mula dengar suara yang aneh, bunyi yang aneh. Bila bangun tengok, apa benda tu dekat ujung katil. Dan benda tu keep on approaching. Kerap mendampingi, mendekatkan dirinya pada Natasha dekat ujung katil. Tapi selepas dia sampai depan, nak dekat sampai depan, dia akan ke belakang. Seolah-olah dia tak boleh mendekati saya, Mak. Mak pun istighfar, Astaghfirullahalazim, ya Allah, terima kasihlah ya Allah. Mak, kenapa Mak? Itu mungkin kerana kaki kau tu yang lebam, kata mak saya Casey. Alhamdulillah, nasib baiklah kau baca doa ni. Setiap malam baca, jangan berhenti. Nanti mak carikan orang tukang ubat Casey. Rupa-rupanya dipendekkan cerita, benda ni ikut saya daripada Shelly Casey. Dari Shelly. Bila saya adakan Shelly, waktu tu badan saya memang tak bersih. Jadi badan tak bersih, Shelly yang kosong tiba-tiba dihuni oleh saya dengan kawan-kawan, tidur dekat sana pada waktu malam kan. Dia suka. Benda ni menurut pakar hisap ibu jari kaki saya untuk darah. Bila saya balik rumah pun tak baca surah, main masuk tak beri salam. Kemudian sejujurnya pada waktu itu saya balik, saya tak mandi pun. Kerana terlalu penat, saya sampai tertidur dekat atas katil daripada waktu petang saya balik sampai keesokan pagi Casey. Nasib baik mak saya yang bantu. Saya tak perlulah pergi jumpa spesialis untuk buat scanning. Silap hari bulan, tak tahu apa pula nanti spesialis cakap.
Minta maaf terbatuk. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu dia kisah daripada Natasha. Beliau kirimkan dengan beberapa ataupun adalah digunakan campur-campur sikit lah Melayu dengan Inggeris. Tapi terima kasihlah kerana mengambil berusaha untuk kirimkan email anda kepada Casey dalam cuba menggunakan bahasa Melayu. Baguslah, percubaan yang baik. Begitu juga di bulan Ramadan ini, boleh cuba-cubalah. Kalau belum lagi bertahajud, boleh cuba-cuba bertahajud. Jadi terima kasih pada semua. Dan yang ini saudara, kita nak berkongsi kisah selanjutnya dalam rancangan Malam Seram. Kejap. Mana tadi? Okey. Kiriman ini datang daripada pengirim kita yang bernama, siapa nama dia ni? Okey. Pengalaman seram ketika di Sabah, Malaysia. Selamat malam dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nani. Saya ni berasal dari Kuala Lumpur. Malam ni saya nak kongsi kisah yang saya alami pada tahun 2015. Semasa kami sekeluarga bercuti di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Kami sekeluarga menetap di sebuah apartmen yang bernama ... service apartment. Apartmen dari luar tak adalah scary sangat, kan? Dia bukanlah macam filem seram ke si. Dekat luar mungkin bangunan dia agak usang, macam terbiar. Tak macam tu. Apartmen ni okey. Macam apartmen yang biasa kita tengok. Cuma lobby dia tu. Dekat lobby apartmen ni yang kita sewa ni, perabot-perabotnya kalau tengok ni macam dah lama sangat. Tapi bersih. Tempat dia bersih, selesa. Cuma perabot-perabot yang digunakan tu boleh dikatakan retro lah. Lama. Jadi selepas check in, kita rehatkan diri. Kan, kita mandi. Lepas mandi kita keluar untuk makan malam. Selepas balik makan malam, kami ready untuk tidur. Sebab esok banyak tempat nak pergi. Maklumlah, bercuti kan. Bilik tu agak besar. Ada 2 katil king size. Kami sekeluarga tidur dalam satu bilik. Pada masa tu family member saya yang lain dah tidur dah. Saya tak tidur lagi sebab tengah tunggu email result semester. Siapa yang belajar di UiTM tahulah. Result dihantar melalui email. Selalu akan dapat email pada tengah malam. Sebab itulah saya belum tidur lagi. Rasa gairah. Takut pun ada. Tiba-tiba saya dengar bunyi, Casey. Bayangkan, ahli keluarga semua dah masuk alam tidur dah. Yalah, satu bilik katil king size. Ada satu lagi bilik katil king size juga. Tapi semua berkumpul dalam satu bilik lah. Jadi semua dah tidur, dah tenang. Saya ni pula tengah tunggu depan komputer sorang-sorang ni. Dah lah apartmen ni pertama kali duduk kat sini. Sunyi pula tu. Dan tiba-tiba saya dengar bunyi ada orang berlari ke sini. Tapi bukanlah dalam apartmen saya. Berlari dekat tingkat atas. Unit dia betul-betul atas unit bilik saya ni lah, bilik kami. Okey je lah, tak rasa pelik pun. Kadang-kadang bunyi orang berjalan kan. Selepas beberapa ketika dengar pula macam bunyi macam bunyi orang alih-alihkan perabot dekat atas. Dalam hati saya ni tengah tengok nak tunggu result ni. Apalah orang atas ni. Malam-malam pun kau nak pindah ke? Bukan apa, sebab apartmen ni ada juga milik owner personal. Dia bukan saja untuk para pelancong, pelawat, tapi ada dimiliki oleh individu. Jadi saya ingatkan owner unit masuk nak pindah agaknya lah, nak alihkan perabot. Tak pelik pun. Bunyi tu bukan tu saja. Tiba-tiba saya dengar bunyi orang tengah main goli, kan? Selepas bunyi berlari, bunyi perabot, tiba-tiba dengar tek 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 tek.
Bayangkan tiba-tiba tau, tengah duduk kan, tengah feeling tunggu keputusan peperiksaan, dengar ke si bunyi goli jatuh. Tuk, 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 tuk. Pada waktu itu saya terus pandang dekat atas lantai. Apartmen ni kalau tak silap saya, daripada dalam sampailah keluar semua kapet. Takkanlah kalau kapet bunyi goli jatuh boleh dengar. Mustahil ke si. Saya teringat yang mak saya pernah cakap, kalau dengar benda-benda macam ni, maknanya tempat tu ada lah yang tinggal. Terus saya matikan telefon. Seram pula bila teringat mak saya cakap, ingat, kalau malam-malam kau tengah duduk sorang-sorang, kalau dengar bunyi goli, adalah tu. Itu yang mak saya cakap. Keesokan dan paginya, saya tanya family saya, ada dengar tak? Pada malam tu, mereka yang sedang tidur tu ada dengar tak? Dengar bunyi perabot lah, orang berlari lah, goli. Yang pasti semua tidur ke si. Mereka kata tak dengar. Mungkin dah terlalu penat agaknya. Malam tu saya pesan, cuba fokus, kod-kod dengar, nak jadikan cerita. Mereka dengar apa yang saya dengar malam sebelumnya. Sampai tak boleh tidur bila ramai-ramai tengah tunggu waktu benda tu muncul sekali lagi. Bayangkan, kemudian bunyi perabot. Orang ahli perabot, kemudian dengar orang berlari. Kan? Bayangkan saudara, sampai semua tak boleh tidur. Bising dan riuh mengganggu ketenteraman kita pada malam tu. Ayah saya macam biasa. Dia ni memang jenis yang, alah, tak ada benda lah. Dekat atas tu ada orang tinggal. Ini kan tempat orang tinggal. Jadi dia pun call receptionist. Dia cakap dah lah. Biar ayah telefon. Hello. Receptionist. Ini kami. Ini tinggal dekat bilik tingkat ni, bilik nombor ni. Dekat atas unit kami ni. Bising lah. Anak saya cakap dari semalam tau. Bunyi orang tarik-tarik perabot lah, bunyi orang berlari. Ni masih lagi ni bising. Nak tidur susah ni. Kemudian resepsionis tu kata, Encik, terima kasih cik atas maklum balas. Nanti encik tunggu sekejap, saya buat pemeriksaan. Nanti saya call cik balik Jadi Casey, dalam masa 10 minit, tiba-tiba telefon dalam bilik berdering. Encik, kami tadi saya ada suruh budak saya naik atas. Encik bilik tingkat 7 ke? Unit atas tingkat 8, 103. Ya, saya kasi 103. Encik, bilik atas tu kosong cik, tak ada orang tinggal pun. Mungkin saya rasa bising tu datang daripada unit sebelah tak, kiri atau kanan. Jadi ayah saya terdiam. Ayah kata, tak apalah, tidur je lah. Mungkin orang sebelah sana katnya. Kan kita kongsi lantai, bunyi dia macam tu. Kami menginap 3 malam dekat situ. Ketiga-3 malam tu memang ada bunyi. Pelik, siang tak ada bunyi pula. Yang ada bunyi hanya pada waktu malam saja, Casey. Hari keempat, kami siap-siap nak balik ke Kuala Lumpur. Flight kami petang dalam pukul 6. Sebelum balik, kakak saya sempat cakap, kita orang nak balik dah ni. Tinggallah kau kat sini. Dia nak tujukan pada benda tu lah, Casey. Kakak saya cakap mesti, dia nak tarik pintu. Hello, nak balik dah ni.
Kau duduk sini. Ganggu orang aja. Casey, bayangkan kakak saya berani cakap macam tu, cari naas. Waktu boarding, flight kami delay hampir 1 jam. Stewardess ke hulu ke hilir macam ada sesuatu yang tak kena. Dia datang satu-satu pada semua penumpang untuk cek tiket. Boleh kata 2-3 kali juga dia datang. Kru-kru pengawal keselamatan naik atas flight cek sorang-sorang. Cabin crew tu kira semua penumpang menggunakan alat kiraan macam tasbih macam itulah. Dia tengok 1, 2, 3, tekan. Dan 3-4 kali tau, ke depan ke belakang. Kira bilangan penumpang. Jam pun dah lambat ke si? Dah 7 malam dah. Apa hal tak ada off, tak take off lagi ni? Tak habis-habis kira lagi ke? Bisik saya dalam hati. Sampai rasa lemas dalam flight tu. Yelah, dari tadi ke si? Saya ada curi-curi dengar. Bila cuba dengar perbualan cabin crew. Macam mana ni? Passenger ada lebih 1. Dah check tiket semua okey. Tapi bila count lebih seorang aja. Tiket 200. Sekarang ada kira-kira 201 orang. Kami sekeluarga pandang sesama sendiri bila terdengar bisikan cabin crew. Selepas hampir sejam delay, akhirnya flight kami berlepas. Bayangkan, bilangan tiket semua betul, tapi cabin crew buat counting passenger ada lebih seorang. Mungkin ke benda tu ikut kami, Casey? Wallahualam, tapi Alhamdulillah tak adalah sampai dekat rumah. Siapa yang terlebih itu? Cuba periksa di sebelah kamu. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Itu dia kisah, saudara. Kisah yang dikirimkan oleh pengirim kita bernama Natasha. Salah, itu tadi kisah. Ini tadi alamat mana? Email tertutup pula. Sekejap. Email saya, nama beliau adalah Nani dari Kuala Lumpur. Bercuti di Kota Kinabalu, Sabah. Terima kasih Nani atas kiriman email anda untuk Malam Seram. Okey. Seterusnya saudara. Yang ini itulah lain kali kalau apa pun, walaupun nak balik, jangan sesekali kita buat macam tu lah. Tak tahulah sama ada kisah ni benar ataupun tidak kan. Saya katakan jangan mudah percaya. Tapi pengajaran kita, jangan kita cuak cabar lah. Dah nak balik. Jangan korang nak step berani lah Jangan buat macam tu. Jangan Saudara para penonton Malam Seram, yang ini seterusnya kiriman daripada Brother Mus. Hello Casey, hello. Saya Mus kat sini. Malam Seram memang mantul. Saya peminat Malam Seram berasal daripada Johor, tapi sekarang ini saya berada di Kuala Lumpur kerana bekerja dekat sini. Dan pengalaman saya ringkas saja Casey. Saya pernah baliklah di sebuah apartmen dekat Kuala Lumpur. Dia ada beri nama apartmen dia, tak nak saya sebutkan. Kisah pengalaman seram ini, bila saya berada dekat apartmen, saya akan kalau nak merokok tu saya akan pergi dekat balcony, dekat veranda apartmen. Jadi saya pergi dekat veranda apartmen. Daripada atas veranda tu, balcony tu, dekat bawah tu dia ada macam taman riadah. Dan dia ada sebuah taman permainan kanak-kanak, playground lah. Dekat playground tu ada buai, 2 buai tengah isap rokok. Dan tiba-tiba saya terpandang di sini. Salah satu buai tu dia bergerak. Dia bergerak. Kan dia gerak. Dan apa yang berlaku, betul-betul dekat bawah veranda saya, bawah balcony saya, ada jiran dekat bawah lah tinggal. Kebetulan saya tengah merokok, dia pun tengah berada dekat balcony. Saya dengar ke si, dia cakap dekat suami dia, Abang, sini. Dia panggil suami. Saya dekat atas pasang telinga. Sebab saya nampak buah itu bergerak.
Tiba-tiba buai tu bergerak, tak ada orang saya nampak dia bergerak tapi tak ada orang. Saya dengar orang bawah cakap, "Abang." Suami dia mungkin dah sampai, dia kata, "Abang tengok dekat buai tu. Kenapa budak tu main buai sorang-sorang? Tengah sembur rokok." Casey, dah lah saya tengok buai tu bergerak. Kemungkinan pada saya pada waktu itu mungkin angin. Kan dia swing sikit lah. Dia bukan swing laju macam orang tengah main buai. Dia sikit je. Lagipun kedua-dua buah buai tu bergerak sama-sama. Jadi tak adalah pelik sangat. Angin kalau tiup dia akan bergerak sikit. Bila perempuan dekat bawah tu cakap, "Kenapa budak tu main buai sorang-sorang?" Saya terperanjat lah. Lalu suami dia cakap, "Hish, kamu ni janganlah menegur. Tapi bang, dah malam bang. Abang tengok jam. Pukul 11 kot. Sudah, jangan tegur." Kemudian budak ni kemudian kata perempuan ni, Abang, apa?" Abang. Apa? Casey, tiba-tiba perempuan yang tengah nak menangis ni, saya dengar dia meremang Casey. Dia pusing kemungkinan. Saya rasa dia toleh tengok suami dia. Saya rasa dia cakap, saya dengar Casey suara dia. Mula-mula dia menangis macam nak nangis. Abang. Apa? Abang, saya dah sampai. Casey, sumpah waktu tu rokok tu pun saya padamkan, masuk dalam rumah, kedebam, tutup pintu balkoni, tarik langsir. Terus cari handphone Casey, buka YouTube bacaan surah suci. Duduk. Takut Casey. Saya tak tahu apa berlaku dengan jiran bawah. Tapi itulah saya dengar. Bila dia tengah panik, Abang. Apa awak ni? Abang, saya dah sampai. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Terima kasih kepada Brother Mus yang berkongsi kisah tadi. Saya harap Brother Mus lain kali Brother Mus jangan cerita setengah jalan macam ni lah. Tak best lah. Potong lah Potong semangat nak dengar. Saya harap Brother Mus lepas ni pergilah jiran bawah tanya apa berlaku dan update kan sungguh semangat. Apa jadi Jadi wanita tu tegur kan. Mus nampak buai tu bergerak, tapi dia kata buai tu bergerak taklah macam orang tengah main swing kan. Dia bergerak macam angin tiup, bergerak sikit. Kadang-kadang orang cuma duduk kan, duduk dia gerak gini. Tapi perempuan dekat bawah kata, "Abang, apa budak perempuan tu main buai ni malam-malam bang?" Yang ni seram. Dia, Abang. Apalah awak ni? Abang, saya dah sampai. Engkau? Mus, sila ni awak ada homework kalau Mus sedang menonton, tak pastilah pergi rumah jiran bawah tu, pergi tanya apa jadi. Potong lah. Apalah. Baik, saudara, kita akan berehat sekejap dengan tazkirah daripada yang berbahagia Ustaz Izam. Ini ada tazkirah Ramadan lebih kurang dalam 3 minit. Dan kalau yang ada kelebihan, Masjid Mujahidin memerlukan bantuan untuk mengumpul dana, informasinya ada tertera pada video ini. Anda boleh berikanlah sumbangan anda, bank transfer, PayNow dan sebagainya. Ingat, bulan Ramadan kita bersedekah kepada rumah Allah. InsyaAllah
lipat ganda ganjaran yang dijanjikan. Silakan Tazkirah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada KC dan para permisa ataupun penonton Malam Seram, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih KC kerana memberikan ruang dalam Malam Seram ini untuk berkongsi sama dengan para penonton bab mengenai tentang bulan Ramadan ini. InsyaAllah baik para penonton, kalau selalu KC kalau macam Malam Seram dia akan selalu dengan suara dia yang macam menyeramkan ataupun ini wallah bisa saya gurau saja KC. Baik, dan sebuah hadis sebenarnya saya ingin berkongsi dengan para penonton bahawa pada malam awal bulan Ramadan, setiap malam sebenarnya malaikat menyeru tuan-tuan perempuan cuma kita tidak dengar saja tuan-tuan perempuan. Diriwayatkan oleh riwayat Tirmizi dan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza kana awwalul lailati min syahr Ramadan yunadi munad, ya baghiyal khair aqbil wa ya bighayi syahri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu lailah." Yang artinya apabila bermula malam pertama di bulan Ramadan, menyerulah malaikat, katanya, "Wahai orang-orang yang melakukan kebaikan, tampillah mengerjakannya, dan wahai orang yang hendak melakukan kejahatan, berhentilah dari meneruskannya. Ketahuilah Allah Ta'ala banyak membebaskan orang-orang yang dijanjikan dengan neraka daripada memasukinya. Seruan dan keampunan yang demikian diberikan pada tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan." Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i, hadis sahih menurut keterangan Al-Hakim. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bulan Ramadan ni hendaklah kita sama-samalah mudah-mudahan insya-Allah mengharapkan keampunan keridaan Allah dan berpuasa. Dan saya rasa sampai di sini dahulu saya berkongsi dengan para penonton. #sabar dan berdoa di sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih KC. Saya serahkan kepada KC semula. Hidup yang kau
Selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Ya, terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, saudara. Ya, dah pun masuk hari ke-8 kita berada di bulan Ramadan ni. Cepat tiba-tiba dah seminggu dah puasa Oi lah, masa berlalu macam begitu pantas Dan di Singapura ni, di Malaysia bagaimana, saya rasa ada juga bazar-bazar. Tapi bila saya tengok daripada jumlah jangkitan COVID masih lagi tahap 2000 lebih 2000 lebih jangkitan dilaporkan pada hari sebelumnya, dan ada juga bazar-bazar yang masih lagi diteruskan. Dan saya haraplah dapatlah anda semua, khususnya teman-teman kita, saudara mara kita berada di seberang tambak, menjaga keselamatan khususnya, kerana jumlah COVID yang membimbangkan dan jumlah jangkitan COVID lah dan juga dengan keadaan bazar yang dijalankan lah. Saya pasti bazar ini adalah sumber rezeki untuk sesetengah keluarga yang mendapat pendapatan. Tapi itulah, dalam keadaan COVID ni kita perlu lebih berjaga-jaga dan berhati-hati. Di Singapura juga tidak terkecuali, kita walaupun tak ada bazar, tapi ada bazar-bazar, mini bazar yang berlaku di seluruh Singapura. Kalau anda tengok, macam-macam orang dah share video, upload gambar. Bila tengok gambar orang begitu ramai, saya rasa takut. Kerana apa? Saya takut nanti pemerintah, kalau berlaku kluster-kluster community yang terlalu banyak kan, tiba-tiba pemerintah keluar statement, okey, tahun ni raya tak boleh visit. Alamak, ini semua bazar pula yang salah ya kan. Jadi berhati-hatilah jangan sampai saya rasa kelebihan kita ada sekarang ni untuk beraya nanti tiba-tiba ditarik dah tak boleh lah. Jadi harap-harap dapatlah kita diberikan kemudahan supaya tidaklah menjadi satu masalah bila datangnya Syawal nanti Jadi terima kasih pada semua. Kalau nampak kawasan saya memang terpanggil nak pergi, bolehlah pergi Kalau terlalu ramai, pergi dan balik sudahlah. Beli bungkus balik, tak perlu nak hang out tempat tu kita pun perlu sokonglah peniaga-peniaga ni kan. Beli balik, tak payahlah nak duduk situ nak hang out sebab seram lah dia punya gambar-gambar. Saya tengok, oh lah, social distancing habis dia takutlah, kita takut baiklah, jauhkanlah. Terima kasih kepada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan. Terima kasih pada anda yang sudi memberikan sumbangan untuk Malam Seram. Kejap lagi nanti Casey akan sebutkan nama-nama anda sebab saya nak terus bercerita, tak nak lagi berceluti panjang. Dan yang ini kisah saya terima ni datang daripada mana tadi ni dia, di kiriman daripada Wan. Kata Wan, apa khabar Casey? Khabar baik. Saya nak berkongsi kejadian saya yang ini berlaku ketika saya menjalani perkhidmatan negara dekat sebuah kamp di Clementi. Siapa tahu kamp apa dekat Clementi? Okey, begini kisah saya. Depan kamp saya dekat Clementi ni, dia ada hutan Casey. Masa tu saya dah keluar agak lewat lah malam. Saya keluar, check out lambat atas sebab-sebab tertentu. Jadi saya keluar tu, member saya dah nak jemput saya. Dia driving kereta. Jadi dia nak ambil saya depan camp saya, dekat sebuah camp di Clementi lah. So tengah berdiri dekat betul-betul depan main road ni. So saya nampak across the road hutan ke si. Hutan ni famous, famous di Clementi. Jadi tengah diri saya tengok kat hutan ni, suddenly saya nampak ada benda putih terbang. And benda putih ni dia bukan burung ke si. Dia macam besar dan prominent tu. Daripada satu pokok dia terbang ke pokok yang lain. Saya tengok, apa benda tu? Saya pun tengok lagi, dia hinggap dekat satu pokok dan nampak bentuk dia agak besar dan putih. Lama juga saya tenung, kata beliau. Tenung something lah yang dekat pokok tu. And then bila saya tengok, tiba-tiba baru mata saya ni boleh lihat bentuk dia.
Sebab bila dia terbang laju sangat, saya tak dapat lihat. Dan makin lama saya tengok, kata beliau, makin lama saya tenung dekat benda tu, makin I can make out the shape shape lah, bentuk bentuk benda tu. Saya tengok itu macam kepala dia. Ini badan. Casey, saya nampak tangan dia tengah gini, Casey. And then kenapa macam orang saya jantung ni dah berdegup-degup. First time nampak makhluk macam tu. Dan I knew that point of time bila saya dah boleh cam bentuk dia, dah macam orang dengan putih, pakaian putih, dah tahulah tu apa. Saya terus tak nak pandang. Saya pandang lain, Casey. Nak pandang lain, tetap mata ni akan macam terpanggil untuk tengok dia lagi, Casey. Seolah-olah benda tu sengaja, Casey, macam asking me to look at glance, untuk memandang seketika yang dia ada dekat pokok tu. Saya cuba tengok lain, nanti dia akan macam terasa tau. Tengoklah sini. Casey, jujur Casey, dia panggil loh, saya akan nak tengok kan. Saya sampai pejam mata saya sebab saya akan toleh, Casey. And then beberapa saat selepas penampakan tu, kawan saya pun sampai dalam kereta. Saya masuk kereta dan kawan saya pun berlalu pergi, meninggalkan depan kamp saya. Dipendekkan cerita, dekat hutan depan kamp saya di Clementi ni, rupa-rupanya banyak juga kisah seram. Ada beberapa kawan pernah mengalaminya ketika saya tanya pada mereka, ketika saya beritahu mereka tentang pengalaman saya. Itulah kejadian seram yang saya alami. Mohon maaf kisah saya pendek dan ringkas. Lain kali saya share apa yang pernah kawan-kawan camp saya nampak dekat hutan yang sama. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, saya nak hubungi. Silakan siapa yang nak saya call, boleh cakap Casey, call saya sekarang. Yang ini ada beberapa kisah daripada teman-teman kita. Yang ini siapa ni? Assalamualaikum Casey, ada kisah seram, boleh call saya. Okey, kita call sekarang. Jom dalam Mancangan Malam Seram. Siapakah gerangan di hujung talian? Hello. Hello. Selamat malam seram. Ya. Hello, selamat malam seram Casey. Ya, siapa bercakap ni? Okey, saya Fiza daripada Damansara. Oh, Filza dari Damansara. Dan pengalaman Filza tentang apa ni? Silakan. Okey, pengalaman kisah seram ni berlaku dekat tempat kerja Fiza lah. Okey, sebelum kejadian ni berlaku, Fiza ada seorang office mate. Waktu tu meninggal dunia lah. Okey, dia ada janji dengan Fiza macam, Fiza, sebelum akak balik kampung akak, kita pergi makan dulu nak? Dalam minggu ni lah, dia cakap macam tu. So, Fiza cakap lah dengan dia, okey boleh je kak, tapi hari ni tak boleh. Mungkin esok ataupun lusa boleh. Lepas tu dia cakap, okey lah kalau macam tu akak tunggu. Tapi pada masa yang sama tu, Fiza tak tahu yang dia sebenarnya tengah sakit. Okay. So esoknya kita orang dapat berita yang dia meninggal dekat apartmen dia. Innalillahi wa inna ilaihi. So semua orang terkejut lah waktu tu. So lepas dia dikebumikan semua, kita orang macam adalah buat majlis sikit untuk dia apa semua. So office tu, tempat dia memang tak ada orang usik langsung dalam office tu. So waktu tu minggu tu Fiza ada kena buat kerja malam lah. Maksudnya kena overnight untuk satu malam tu. Semua staff ada dekat floor. Cuma waktu tu Fiza tengah pakai laptop, betul-betul belakang meja dia.
Kejadian seram tu berlaku bila Fiza tengah type ni, type buat kerja. Fiza rasa macam ada orang tengah panggil. Dia just panggil macam Fiza, macam tu je suara dia. Fiza. Tapi lebih kurang macam tu lah Casey. Tapi Fiza tak pusing. Fiza teruskan buat kerja. Tapi waktu tu bulu roma memang dah berdiri. Fiza dah rasa seram sejuk. Tapi Fiza still buat kerja sebab memang nak siapkan malam tu juga. Okay. Dan lepas tu Fiza bunyi kerusi yang kita orang dah kemas elok-elok dekat tempat dia tu. Kerusi tu berpusing. Like macam someone yang pusing memang menghadap Fiza. Waktu tu Fiza membelakangi dia. So waktu tu Fiza dapat rasa yang ni ada benda yang tak okey. Fiza dapat rasa macam tu. So Fiza kemas barang semua. Terus panggil budak floor untuk tolong Fiza kemas barang. Waktu tu memang balik tu pun Fiza rasa macam nak nangis. Fiza rasa macam orang ikut. Tapi kejadian ni bukan dia sampai situ je. Maksudnya hari-hari yang biasa Fiza akan dengar kerusi dekat pantry macam like orang tarik. Fiza seorang je yang kena ganggu. Kawan-kawan lain macam mana? Kawan-kawan lain dia ada bunyi, cuma dia just bunyi macam orang ketuk pintu. Dekat bilik yang kita orang, bilik CCTV tu, kita orang selalu dengar macam ada orang cuba untuk buka bilik tu. Jadi kakak ni dah lama. Kakak ni dah lama lah kerja dekat company ni. Kakak ni dah lama, almost 3 years macam tu lah. Okay. Sebab kita baru lagi kat situ. So macam kita orang nak cakap rapat tu tak adalah rapat sangat. Tapi dia jenis yang boleh masuk untuk berkawan lah macam tu. Tapi macam dekat company tu kita orang akan selalu dengar budak-budak berlari, budak-budak berjalan, suara orang panggil-panggil orang, macam tu lah. Dia nak cakap seram tu maybe untuk orang yang pernah alami mungkinlah dia akan rasa seram. Sebab Fiza jenis yang penakut. Maybe walaupun sikit-sikit macam tu Fiza dah rasa macam takut sangat lah. Macam tu je lah. Tapi tu dia tidak memudaratkan sampai ikut ke rumah lah. Setakat di office sajalah. Sampai dekat rumah tu mungkin perasaan Fiza kot. Fiza rasa macam dia ikut bunyi macam orang panggil nama. Ataupun mungkin lah sebab hajat dia nak makan dengan Fiza tu tak kesampaian. Fiza tak tahulah. Tapi mungkin itu yang Fiza rasa lah. Jadi terima kasih Fiza. Dan selamat malam seram. Terima kasih. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Dia seram ni adalah terpulang pada anda yang alaminya. Kadang-kadang kita dengar cerita orang macam okey lah. Tapi kalau kita dalam situasi, anda bayangkan kalau anda sorang-sorang tiba-tiba dipanggil nama. Mau tak seram Contohlah nama siapa? Mungkin nama anda nama Zara lah, Zara tiba-tiba tengah jalan ni balik rumah ni sorang-sorang ni. Tengah sorang-sorang jalan kan dengan bunyi bunyi cengkerik kat belakang. Salah ni cengkerik hutan cengkerik bandar. Tengah jalan sorang tiba-tiba Zara Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kan? Terperanjat kalau macam tu mau tak terduduk. Kalau anda lah dengar orang panggil, apa anda buat? Cuba kongsi reaksi anda kalau dipanggil nama macam tu.
Yang ini kiriman saya nak bacakan ni. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih atas sumbangan-sumbangan super sticker, super chat pada malam ini ya. Saya bacakan, berikan saya sedikit masa. Sebelum tu saya bacakan beberapa kisah sebentar nanti. Terima kasih Marli, sumbangan super sticker anda Marli, thank you so much. Terima kasih Wati Muhammad, sumbangan salam KC dan geng Momok, selamat berpuasa kata beliau. Terima kasih atas sumbangan anda ya Wati Muhammad. Terima kasih Cinta Hati Yayang, sumbangan super sticker. Senyuman Panas, selamat berpuasa kepada KC dan semua geng Momok. Selamat berpuasa pada anda juga. Terima kasih pada Ida, sumbangan hashtag dia ada gambar number 1 Terima kasih Ida atas sumbangan super stiker anda untuk Malam Seram. Juga Yanti, Masya Allah, Yanti, Ida, siapa lagi tadi Emily, salah ni bukan ni minggu lepas siapa lagi? Wati ya. Terima kasihlah sumbangan-sumbangan yang banyak yang anda berikan daripada Yanti. Terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah, syukur ya di bulan Ramadan. Daripada Bro Sapphire Skyfall, ikhlas dari saya untuk KC brother. Masya Allah ya. Nanti sebahagian daripada apa awak berikan ni saya akan berikan kepada sumbangan untuk masjid lah terbatuk lah pula. Tak maaf lah Brother Sapphire, semoga anda juga mendapat berkat lah support KC dan insyaAllah daripada jumlah wang-wang ni pada malam ni saya akan berikan sedikit kepada sebahagiannya kepada masjid lah, walaupun sumbangan ini diberikan daripada semua lah individu kat sini insyaAllah. Terima kasih banyak Zainuddin Hassan sekali lagi terima kasih pada Brother Sapphire Skyfall, ikhlas dari saya untuk KC. Terima kasih ya, Alhamdulillah. Zainuddin Hassan, Assalamualaikum KC, single man on duty, lambat masuk tak apa jangan tak masuk terus Putri Malam Purnama, terima kasih sumbangan super sticker. Chun Lee, terima kasih sumbangan super sticker. Eri J, terima kasih sumbangan super chat. Dan Ishas, terima kasih sumbangan super sticker. Dan Zack Dia Tok Ibu, terima kasih sumbangan super sticker anda untuk rancangan Malam Seram. Alhamdulillah, kita dah pun berkongsi tadi tazkirah bersama dengan Ustaz Izam daripada Masjid Mujahidin kan. Jadi kita akan sambung beberapa lagi kisah sebelum saya akhiri rancangan Malam Seram sebentar nanti. Okey, hari ini semua nak bangun sahur. Apakah sahur, makanan sahur anda? Boleh tinggalkan di bawah. Tadi buka korang makan apa? Saya buka, semua orang boleh teka lah. Isteri saya pun boleh teka. Saya buka makan apa agak-agak? Cuba tinggalkan komen. Si tahu punya lah, saya punya favourite. Mesti tahu punya lah. Yang tahu tak tahu tak apa, saya akan beritahu. Yang tahu, terima kasih kerana ambil tahu. Okey, yang ini Noni 78 kata kurma milkshake sahur bubur ayam daripada Astragas. Yang ini buka makan roti boyan Putri Malam Purnama. Syafiq kata mi rebus KC. Mi rebus nasi ambeng tahu kejung kata. Yang ini Zishan Zero, beliau makan nasi biryani ayam buttermilk. Muhammad Fedri sahur burger. Ghost 13 tadi buka nasi sambal goreng. Meloket kata Wan Nazrul. Okey, itu antara kiriman-kiriman yang saya terima. Ada yang kata dekat sini okey, itulah antara kiriman-kiriman yang saya terima. Baik, saya akan bacakan lagi mungkin satu atau dua cerita. Kita tengok masanya dah pun lebih sejam saya bersama dengan anda. Kita sambung kisah selanjutnya dalam rancangan Malam Seram. Selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Okey, kita sambung kisah seterusnya. Sebelum tu bagi yang tanya tadi, bukan tanyalah, saya beritahu saya makan apa. Tadi buka puasa saya makan nasi biryani. Hari-hari nasi biryani pun saya rasa okey lah Tapi tukar-tukar lah biryani ayam goreng, biryani sambal, biryani kari Okey, yang ini kisah selanjutnya daripada pengirim bernama Putri nama dia betul? Putri Ratna, betul. Nama beliau Putri Ratna. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Boleh tak KC bacakan kisah saya daripada Putri Ratna? Dan ini adalah email saya yang ke-5.
Ni marah ke beritahu sebab dia semua caps lock Email saya yang kelima. Okey, sebelum tu saya harap lain kali kalau anda kirimkan cerita, anda tak ada bagi perenggan maknanya paragraf 1, paragraf 2 susah. Dia cerita dia panjang, satu lam dia boom dia kasih. Sebab apa, kadang-kadang bila saya baca, saya akan berhenti sejenak. Saya akan mungkin masukkan dialog saya kan. Saya akan pandang kamera sekejap. Jadi bila mata saya pandang kamera ni, saya alihkan pandangan saya kembali ke cerita anda. Nanti tercari mana saya stop Kalau ada paragraf ataupun perenggan ni, boleh saya tahu saya stop dekat perenggan yang kedua, dekat full stop ni, saya tengok anda, saya sambung-sambung sikit, kemudian saya masuk balik cerita macam tu. Yang ini macam mana saya nak berhenti Tak apalah. Puteri Ratnah, kisah anda dalam rancangan Malam Seram. Jom. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, begini kisah daripada Puteri Ratnah. Saya nak berkongsi kejadian seram ini berlaku kepada keluarga saya. Ibu saya mangsa sihir, tajuk dia. Ya, ibu saya mangsa sihir. Casey, bayangkan kami dua beradik setiap malam hidup dalam keadaan ketakutan. Ibu saya bila pandang wajah dah tak macam ibu saya. Seram, Casey. Dengan rambut tidak terurus, dengan muka yang agak bengis dan menakutkan. Mata dia sentiasa terbeliak dan seolah-olah macam tak kelip mata. Sebab tu mata dia merah je kerana kurangnya dia berkelip mata. Memang amat menyedihkan melihat keadaan ibu saya. Dan setiap malam ibu saya ni akan berjalan-jalan dalam rumah. Saya dengan adik daripada tidur bilik berasingan, terpaksa tidur di satu bilik sebab masing-masing takut dengan ibu sendiri. Kadang-kadang, Casey, ayah saya ni terpaksa keluar bekerja. Yang mana dalam rumah tu tinggal saya dengan adik saya. Nanti tengah tidur, kita berdua akan terbangun kerana terdengar ibu kami berdua menangis, menyanyi ketika larut malam. Bayangkan, Casey, kami dua beradik hidup dalam ketakutan. Ayah seringkali ingatkan, waktu malam kalau ibu ketuk pintu suruh buka, jangan buka pintu walau apa pun yang berlaku. Jadi kami dengarlah nasihat. Dan memang betul, malam-malam kadang-kadang ibu akan ketuk. Bayangkan saya dengan adik saya tengah tidur, tiba-tiba dengar, Casey, ibu ketuk pintu bilik kami. Putri, buka pintu. Ibu nak tidur dengan Putri. Putri, buka pintu. Ibu nak tidur dengan Putri. Casey, siapa yang nak bangun dan buka pintu bilik?
Kalau ayah saya ada di rumah, kita tidur akan buka pintu, Casey. Sebab ayah ada. Rasa takut tu kuranglah sikit. Apa-apa ayah boleh bantu. Pernah, Casey, kita ni pasang kamera dekat luar pintu bilik. Kamera ini adalah IP kamera, yang mana kita boleh tengok daripada handphone. Yang pasang adalah adik lelaki saya. Dia pasang, dia cakap, "Kak, ini ada kamera tau. Kalau apa-apa kita boleh tengok." Ada kalanya bila ayah tak ada di rumah, kita tutup pintu dan kita akan dengar selalu bunyi bising. Tapi bila bunyi bising dekat luar, kita tak dapat tengok dan tak tahu apa yang berlaku. Sehinggalah bila pasang kamera tu, bila dengar bunyi bising, masing-masing je buka handphone, tengok melalui IP kamera yang dipasang dekat luar bilik. Saudara para penonton Malam Seram, alangkah terperanjatnya kita nampak ibu kita merangkak. Casey bayangkan cara ibu merangkak. Telapak tangan kiri dengan kanan dipegang lantai. Selalunya kita akan ada telapak tangan kiri kanan, lutut dekat lantai dan hujung ibu-ibu jari kaki dekat lantai. Jadi ada 6 contact point. Yang ini cara ibu saya merangkak. Lutut dia tak kena lantai. Cuma tangan dengan hujung jari kaki yang kena lantai. Cara dia merangkak laju ke sih? Dia berhenti, dia tengok atas. Selama ni, bila dengar orang ketuk pintu, dong 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 dong, dong 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 dong, kita ingatkan ibu ketuk pintu ke sih? Tapi bukan ke sih. Bila kita tengok balik dekat kamera yang pasang dekat luar bilik, ibu ketuk pintu tapi gunakan kepala. Deng 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 deng. Deng deng deng. Ketuk pintu bilik dengan kepala ibu saya. Patutlah Casey lain macam bunyi kuat. Saya dengan adik saya memang takut sangat. Gangguan sihir yang dikenakan oleh ibu saya memakan masa yang lama untuk dipulihkan. Saya dengan adik saya hidup tidak tenteram. Sentiasa pergi sekolah rasa mengantuk. Kerana kadang-kadang akan terbangun pada lewat malam, ketakutan kalau pintu tu pecah, ibu masuk dan cekik kita sampai mati. Memanglah benda tu kemungkinan tak akan berlaku. Tapi macam-macam bermain di fikiran kami. Alhamdulillah, 5 tahun sudah berlalu. Kami hidup lebih bahagia dan tidak takut. Tapi Casey, janganlah perkara ini berlaku. Memang seram bila lihat keadaan ibu saya. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Woi, seram ber. Saya boleh terbayang kan. Selalu dia ingat dong 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 dong. Dia ingatkan ibu ketuk pakai tangan lah dong dong. Sekali tengok kat kamera, ibu ketuk dengan kepala tengah merangkak. Cuma bahagian tangan dengan kaki, ujung kaki je. Seram Saya rasa mungkin bertahun lah benda ni berlaku Setiap hari tidur dalam keadaan ketakutan. Sampaikan pergi sekolah mengantuk. Bila lah manusia nak hentikan sihir menyihir Saya tahulah Apa nak buat. Inilah antara ujian kita dekat dunia sebelum kita tinggalkan dunia, dan kita akan dihitung segala kejahatan kebaikan kita. Seram. Jangan cerit pasal. Okey, last story. Jom. Yang ini daripada pengirim kita yang nak berkongsi
Assalamualaikum Bro KC. Okay, jom kita call serang. Waalaikumsalam. Last kopi. Hello. Hello. Hello, selamat malam seram. Ya, si. Ya, siapa bercakap? Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Nama saya Takim. Takim. Panggilan dari mana Takim? Panggilan dari Pahang. Oh, orang Pahang jadi orang Pahang, apa khabar? Bagaimana dengan puasa 8 hari sejauh ni? Alhamdulillah semua okey? Okey si. Alhamdulillah si, tapi tu lah, tak boleh nak keluar. Itulah saya faham keadaan COVID tu ya makin tinggi kan. Tak apalah. Ini satu ujian untuk kita semua Jadi Takim, kisah anda tentang apa ni? Silakan. Okey si, ni tahun 2019 si. Okey, saya kerja hentian ni si. Okey, kerja hentian, saya pergi naik motor tau, ikut ladang. Oh, ikut ladang? Okay, ikut ladang ke kebun getah lah. Okey. Oi, kebun getah tu seram Tu bukan cerita dia, bukan kat situ si. Okey. Saya shift malam si. Masa tu saya shift malam. Okey. Sebelum ni saya kerja, kita orang semua pekerja kat situ kan. Okey, majoriti semua kampung saya si. Okey, sebab apa? Sebab dekat dengan hentian tu lah. Okey, cerita dia macam ni si. Masa tu malam, saya shift malam. Okey, shift malam selalu berdua. Okey, saya dengan kawan saya. Tugas saya cuci tandas lelaki lah. Okey, saya cuci tandas lelaki, kawan saya cuci tandas perempuan. Okey, selalunya saya akan cuci dulu. Okey, lepas tu saya rehat, saya kejutkan kawan saya lah. Dia macam mana pun dua orang nak berjaga lah. Kalau seorang tidur, seorang berjaga lah. Okey, malam tu saya bercadang nak basuh tandas lah. Okey, saya tandas lelaki, kawan saya tandas perempuan. Okey, dia nak tidur dulu, saya bagi dia tidur kan. Okey, saya dah standby lah Kasih. Dah standby mop, standby berus. Saya nak cuci lah. Dah bersemangat lah nak mula kerja ni Ya, betul-betul. Kawan saya dia seronok tidur, tak apa, biar dia tidur dulu kan. Okey, sekarang saya dah simbah lantai, saya dah simbah dengan air sabun. Tiba-tiba rasa nak terkencing sih. Rasa nak buang air, saya pun terus guna tempat kencing diri lah. Okey, bila saya kencing sih, bayangkan sih tiba-tiba saya rasa basah tak? Dekat kaki seluar saya rasa basah. Saya pun pandang lah kaki seluar saya. Saya tengok, saya nampak apa sih? Air terpancut macam air kencing lah tau. Pancut kena kaki seluar saya. Okey, lepas tu saya pun tengok, saya terkejut lah. Saya ingat kawan saya lah buat gurau macam tu kan, gurau kasar tu kan. Saya pun tengok, tak ada orang lagi. Tapi saya raba-raba seluar kaki seluar saya tu tak basah pun. Tapi saya memang nampak lah air kencing tu datang. Dia memang air kencing orang lelaki lah, selalu datang di atas. Okey, saya pandang kaki seluar saya, air kencing tu datang di atas. Maknanya saya tak nampak lah susuk tubuh tu. Saya pun buat tak tahu. Saya pun berus. Tiba-tiba saya rasa meremang sih. Sebelum ni dengar je orang cakap meremang, tegak bulu roma dekat tengkuk lah, dekat leher kan. Sekarang ni saya baru rasa. Tiba-tiba saya pun ambil, memang rasa tak sedap hati. Saya keluar dari tandas tu lah. Nak keluar dari kan, saya kira nak kejut kawan saya tu. Saya pandang tandas dia, aduh, putih sih, rambut panjang. Duduk betul-betul dekat tepi. Okey, saya keluar tandas kan. Okey, belakang tu memang gelap. Belakang tandas memang gelap. Betul-betul sih nampak kain putih tu.
Nampak memang dia berdiri, tapi dia muka dia pandang ke belakang lah. Mana bukan, saya nampak belakang je lah. Saya demam je. Saya berhenti je demam. Demam lah. Ambil ni berhenti. Lepas tu diorang cakap apa? Tak payah tukar shift. Okey, tukar shift lagi. Saya pun tukar shift lagi lah sampai sekarang. Jadi lah. Shift pagi lebih selamat ke? Atau sama juga seram? Lah, saya tengok lah macam bulan puasa kan. Macam bulan puasa ni saya tak tergagak kalau macam nak OT kan malam. Dia kalau malam tu memang OT lah. Boleh buat OT lah. Oh, ada OT? Ada OT lah. Masa bulan puasa lah saya ambil. Luar bulan puasa kirim salam je lah Oh, saya tak berani lah. Awak cuci betul. Tandas sorang-sorang dengan kawan satu orang satu tandas Okey. Malam-malam Ya, betul. berani betul kalau saya ajak kawan, kau teman aku lah, kita cuci tangan sama-sama lah. We are brothers. Tak ada malu lah laki. Tak adalah nak cuci seorang-seorang. Malu tolak tepi. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Selamat Selamat malam. Salam. Okey. Terima kasih. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Baik, kita dah sampai di penghujung rancangan Malam Seram. Terima kasih sumbangan super stiker daripada PJ, sumbangan super chat daripada Bujangga Malam. Katanya tolonglah bagi mereka yang hantar kisah melalui email, harap jangan hantar shorthand. Betul shorthand ejaan boleh BLH. Saya kadang-kadang nak baca ni macam nak tengah decoding. Dan katanya jangan hantar caps lock. Semua huruf besar. Ejaan biar penuh, tata bahasa biar sempurna, perenggan biar kemas. Ini memudahkan kerja suntingan untuk blog dan Casey membaca. Terima kasih kepada Brother Pujangga Malam sumbangan untuk super chat dan juga peringatan. Betul. Kalau kirimkan cerita tu biarlah sikit sempurna sikit tulisan dia, biar perenggan. Saya ada terima kiriman email. Saya suka baca. Kadang-kadang email bila saya tengok dia ada perenggan satu, siap ada dialog lagi. Saya tengok best lah cerita ni seronok saya baca tau. Ni pewaktakan. Tapi ada juga yang saya spontan lah. Saya cuba spontan tambah dialog sikit. Macam kisah daripada kisah tadi tu kan, yang mana ibu dia disihir kan, dia jalan tu adalah saya tak tambah sikit. Tapi itu memang cerita dia satu lam je ni. Sebab saya dah baca, cerita dia menarik. Jadi saya rasa agak wasted lah kalau saya tak share, sebab cerita dia memang seram. Jadi saya ketengahkan dan saya harap ada yang memang pengalaman anda memang baik lah, tapi itulah cara anda sampaikan tu agak sukar untuk saya baca. Jadi harap maklum. Terima kasih atas kerjasama. Daripada semua, terima kasih sudah menonton Malam Seram di bulan Ramadan. Selamat berpuasa di hari yang ke-8 dan semoga puasa kita dapat dijalankan dengan penuh sempurna, bukan setakat lapar dahaga, dapat menahan segala-galanya lah. Rasa marah, angkuh, sombong, riak, rasa nak fitnah orang, nak keji orang, nak kutuk. Kadang-kadang kita tak kutuk secara suara. Kadang-kadang dalam hati kita, buruknya kau, itu pun dah dosa. Jauhkanlah. Hati kita pastinya hati yang bersih di bulan Ramadan. Semoga kita dapat terus menjadi orang yang hati bersih sepanjang tahun, insya-Allah. Casey undurkan diri dan jumpa lagi esok malam dalam satu lagi rancangan Malam Seram, dan pastinya juga ada tazkirah Ramadan daripada ustaz-ustaz, teman-teman kita, asatiza daripada Masjid Mujahidin untuk mengumpul dana. Jadi terima kasih sekali lagi. Jumpa anda dan ingat, selamat Malam Seram. Seram ber. Sendiri berlakon, sendiri seram. Kau ada? Jangan main-main. Bye-bye. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Terima kasih kepada
anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.